Hai, Assalamualaikum. Nah, okey, untuk pembelajaran pada minggu ini, kita akan belajar pendidikan seni visual tahun 5, unit 8, bingkai gambarku. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 66 hingga 73. Tapi pada minggu ini, cikgu akan ajar awak secara teori terlebih dahulu. Untuk teknik minggu ini, kita akan menggunakan teknik titisan lilin. Semua orang kenal apa itu lilin kan? Okey. Objektif pengajaran dan pembelajaran hari ini, yang murid dapat mengenal pasti bahasa seni visual yang ada pada karya dalam bidang membuat corak dan rekaan pualaman teknik titisan. Okey. Teknik titisan. Okey, jadi hari ini cikgu akan ajar apa itu teknik titisan, apa bahan-bahan yang diperlukan dan bahasa seni visual yang kita perlu aplikasikan semasa menghasilkan karya ini. Okey. Baiklah. Ni bingkai gambarku teknik titisan. Okey, antara bahan yang akan kita guna, ni lilin, krayon dan oil pastel. Okey, ketiga-tiga bahan ini semuanya adalah berunsurkan warna dan minyak. Awak tahu apa itu minyak? Minyak. Dalam sains pun ada belajar tentang sifat minyak tu macam mana. Inilah dia teknik titisan. Daripada ketiga-tiga bahan ini, kita perlu cairkan dia supaya ia menitis. Mesti awak terfikir macam mana nak jadikan ia cair kan? Okey, kalau lilin sudah tentulah kita bakar dia dan dia akan cair. Okey, kalau krayon ataupun oil pastel, awak boleh guna, awak boleh cairkan dia dalam bekas. Dalam bekas besi. Okey, lepas tu masukkan warna dalam bekas tersebut dan panaskan atas dapur gas ataupun di atas api dan dia akan cair. Dan satu lagi cara, kita boleh menggunakan hot glue gun. Hot glue gun. Tahu hot glue gun? Hot glue gun ni yang penembak lilin tu, pencair lilin tu. Kita masukkan dalam penembak tu dan kita tunggu sekejap dan dia akan mencair. Okey, faham? Okey. Baiklah, titisan. Titisan dihasilkan dengan menggunakan lilin, krayon dan oil pastel yang dititiskan secara bebas untuk mendapatkan kesan titisan yang pelbagai. Maksudnya, apabila dah cair, krayon, oil pastel ataupun lilin, awak titiskan tersebut secara bebas. Titis. Ada orang yang titis dia mengikut garisan, dia susun bagus. Jadi dapatlah titisan. Okey, warna gelap digunakan sebagai warna akhir untuk menimbulkan kesan titisan lilin. Titisan akan dikikis untuk menimbulkan warna. Okey, kita ada dua cara. Pertama sekali, cara pertama, kita boleh sapu dulu warna air pada kertas lukisan. Barulah kita titis warna lilin atas titisan, atas kertas warna tadi. Contoh. Okey, contohnya kertas warna awak, kertas lukisan awak warnakan dulu dengan warna air. Contohnya warna hitam. Okey, warna gelap dia warna hitam. Warna background dia warna hitam. Bila dah kering, barulah titiskan lilin ataupun krayon ataupun oil. Jadi barulah nampak warna-warna titisan tu kan, sebab background dia, latar belakang dia kita dah warna sapu warna gelap. Okey. Kemudian barulah kita kikis.
Bila lilin tu dah kering, barulah kita akan kikis. Okey, kita tengok nanti kita akan tengok kenapa perlu kita kikis. Okey, baiklah. Ni adalah contohnya. Ni adalah cara yang kedua. Cara yang kedua, awak akan titis dahulu. Ini adalah menggunakan titisan lilin. Awak akan titis dahulu secara rawak, secara bebas titisan lilin ini. Kemudian barulah warnakan dengan warna air. Okey, cuba tengok. Ini adalah lilin. Bila awak sapu dengan warna air tu menyerap tak pada lilin? Tidak kan? Kerana air tidak dapat bergabung dengan minyak. Ingat, lilin, krayon dan oil pastel ni dia dibuat menggunakan daripada minyak juga. Sebab itulah bila kita sapu, warna air tu tidak masuk dalam titisan lilin tadi. Titisan lilin akan menutup permukaan kertas dan akan menghalang warna yang disapu ke atasnya. Cara ini sama seperti teknik resist yang menggunakan lilin untuk menutup bahagian tertentu pada permukaan kertas. Okey. Dia sama dengan teknik resist konsepnya. Jika awak guna lilin, awak perlu faham, jika guna lilin, oil pastel ataupun krayon, air tak boleh masuk. Okey. Ni adalah contoh resist. Okey, awak tengok ya. Ini adalah karya yang telah dihasilkan oleh pelajar yang cikgu ambil ni dekat internet ya. Okey, ni dia lukis ni menggunakan lilin dulu. Lukis guna lilin. Okey, bila dia dah lukis dan dia warna. Contoh dia warna dekat bahagian dalam ni. Warna ni tidak akan keluar ke bahagian luar. Sebab lilin itu tidak dapat menyerap warna air tadi. Awak perlu faham konsep ni. Minyak tidak boleh menyerap air. Jadi karya akan lebih kemas bila kita guna lilin ni. Sebabnya lilin ni menghalang air tu merebak, menyerap. Okey, seterusnya. Okey, nampak tu? Inilah sifat lilin, sifat minyak dan air bila dia bersatu. Dia tak dapat, ingat, air dan minyak tidak boleh bersatu. Ni fakta sains. Adakah minyak dan air boleh bercampur? Boleh ke tidak? Tidak boleh. Saintis menyatakan bahawa molekul air adalah lebih berat daripada molekul minyak, menyebabkan lapisan air berada di bahagian bawah gelas. Okay, awak tengok ni ya, ni air bahagian bawah gelas. Okey. Dan bahagian minyak berada di lapisan atas. Walaupun kita kacau, contohnya ni kita kacau, kedua-dua cecair ini nampak bercampur. Nampak macam bercampur kan? Tetapi akhirnya ia akan tetap membentuk dua lapisan berasingan. Nampak ni. Dia nak membentuk lapisan berasingan. Lilin, krayon dan oil pastel mempunyai unsur minyak. Okey, nampak ni ya. Ni minyak berada di atas, air berada di bawah. Jadi maksudnya air dan minyak tidak boleh bercampur. Jadi tak perlu risau bila kita buat karya, bila kita letak lilin ataupun oil pastel ataupun krayon, kita sapu dengan warna air, jangan risau. Warna air tersebut tak dapat diserap oleh minyak. Okey, baiklah. Dan untuk menghasilkan karya ni akan ada 3 bahasa seni visual yang kita perlu aplikasikan dalam karya. Jalinan, kepelbagaian, harmoni. Okey, apa itu jalinan? Jalinan sifat permukaan yang dialami melalui sentuhan atau penglihatan. Okey, ada 2 ya, jalinan sentuh, jalinan tampak. Okey, dalam menghasilkan karya ni memang akan ada 2, jalinan sentuh, jalinan tampak. Okey, kita tengok jalinan sentuh.
Jalinan sentuh contohnya seperti kerang, tayar dan kulit durian. Bila awak sentuh mereka ni, kita dapat rasa jalinan. Macam corak ni kan. Tayar ni sama juga dengan kulit kerang dan durian ni. Nampak jalinan dia. Okey. Kalau jalinan tampak, sesuatu kita nampak corak tetapi kita tak dapat sentuh. Kita tak dapat rasa dia kasar ke lembut ke. Contohnya kuda belang ni. Kita nampak corak dia ni. Kita nampak kan corak ni. Tapi bila kita sentuh, dia tak rasa apa-apa. Sama juga dengan buah tembikai. Kita hanya nampak corak jalinan dia. Tapi kita tak rasa apa. Sama juga dengan durian. Tadi cikgu kata durian ni jalinan sentuh. Ya, memang jalinan sentuh. Tetapi bila durian ni berada di dalam gambar, kita dah panggil dia gambar durian. Bukan lagi durian. Bila dia berada dalam gambar durian, dia dah jadi jalinan tampak. Kita nampak corak jalinan dia. Tapi kita tak boleh sentuh. Kita hanya nampak, tampak. Sama juga dengan tayar. Tayar pun kita nampak corak jalinan. Kita tak dapat sentuh jika dalam gambar. Okey, ni jalinan sentuh kalau karya lilin yang kita akan buat nanti. Karya titisan yang kita akan buat nanti. Okey. Kesan jalinan sentuh wujud pada permukaan kertas tebal. Okey. Apabila kita buat titisan, kita dah titiskan oil crayon tadi apa semua dengan lilin. Bila kita titis, bila awak sentuh, kita rasa kan, itulah jalinan. Kita dapat rasa. Okey, jalinan tampak pada hasil kerja titisan terhasil daripada kewujudan kesan titisan pelbagai warna. Okey, ni jalinan tampak. Jika tadi awak titis, awak terus rasa, tu jalinan sentuh. Okey, jalinan tampak ni awak kikis. Ni nampak ni dia kikis. Dia dah titiskan lilin kan, dia dah titiskan oil pastel dengan krayon, tapi dia pun kikis. Bila kita kikis, tinggal kesan titik-titik tu kan, tinggal kesan. Bila tinggal kesan ni lah, dia terus jadi jalinan tampak. Bila kita sentuh pun tak ada rasa apa-apa dah. Hanya tinggal kesan warna tu sahaja. Tu beza je. Bila sentuh, kita dapat sentuh. Bila kita dah buang, dia hanya tinggal kesan warna tu saja. Dia terus jadi jalinan tampak. Okey, seterusnya. Kepelbagaian. Kepelbagaian. Okey. Bahasa seni visual kepelbagaian warna memberikan kesan yang menarik pada hasil karya. Kepelbagaian ni dia ada daripada pelbagai garisan, pelbagai rupa, pelbagai warna. Okey, untuk karya kita titisan kali ini kita mempunyai kepelbagaian warna. Kalau awak kat rumah hanya ada lilin, jadi maksudnya kita tak aplikasikan, awak tak dapat aplikasikan kepelbagaian tersebut. Tiada masalah. Jika sesiapa yang ada krayon, jadi automatik dia dapat aplikasikan kepelbagaian warna pada titisan tersebut. Okey, ni ya. Ada juga lilin yang pelbagai warna. Bila kita titis, tengok, terus keluarkan, menghasilkan titisan yang pelbagai warna. Sama dengan krayon, menghasilkan titisan pelbagai warna. Pelbagai ni, kepelbagaian pelbagai. Oil pastel pun sama, menghasilkan titisan pelbagai warna. Okey. Karya ini dihasilkan dengan menggunakan lilin dan media basah. Bahagian latar disapukan pelbagai warna terlebih dahulu. Okey, kalau dalam buku ini, dia sapu bahagian latar dengan pelbagai warna. Contohnya dia guna dengan warna hitam dulu.
Kemudian warna ni warna air ya, warna basah. Latar belakang dia macam cikgu cakap tadi. Dan kemudian barulah dititiskan lilin. Ni tengok ni. Lilin. Pelbagai warna. Wujud juga warna harmoni. Okey, harmoni. Tengok ni ya. Wujud apabila munculnya susunan atau ulangan unsur seni mengikut cara atau gaya tertentu. Okey, ingat ni. Susunan atau ulangan unsur. Susunan atau ulangan unsur. Contohnya, awak gunakan unsur seni saiz. Saiz dia sama kan semua ni. Saiz dia. Titik-titik ni semua hampir sama. Jadi wujudlah harmoni. Andai kata ada besar kecil, dia takkan jadi wujud harmoni. Okey, dari segi saiz. Yang kedua, dari segi warna. Cikgu pernah ajar warna-warna harmoni, warna yang bersebelahan. Okey, kuning dengan oranye ni hampir sama. Jadi, automatik dia akan jadi warna harmoni. Ni. Harmoni rupa terhasil daripada titisan yang mempunyai saiz dan warna yang hampir sama. Okey, jadi tugasan awak minggu ini, cikgu sediakan 3 soalan. Soalan pertama, adakah lilin, krayon dan oil pastel boleh bercampur dengan air? Cikgu ada bagi tahu tadi. Yang kedua, pada pendapat kamu, bagaimanakah cara untuk mencairkan krayon dan oil pastel? Mudah saja kan? Okey, soalan ketiga, apabila lilin dititiskan pada kertas lukisan, kemudian disapu dengan warna air. Adakah warna air tersebut menyerap pada lilin? Kita titiskan lilin, lepas tu sapu dengan warna air atas lilin tu. Warna air tu menyerap tak pada lilin? Okey, cikgu nak awak jawab 3 soalan ni dan hantar jawapan kepada cikgu. Okey, selamat mencuba.